Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Aidilfitri. Saya Najib Arif. Ini Niaga Awani dan sudah pasti kita juga memberikan tumpuan kepada bagaimana untuk meraihkan raya yang sudah kita nantikan sejak 2 tahun kita menutup sempadan, kita tidak boleh beraya, berkumpul dan sebagainya. Tahun ini tahun yang istimewa, tapi bagaimanakah pengurusan kita? Khususnya kewangan, kalau kita melihat bahawa sebelum hari raya tiba itu sudah boleh keluarkan BSB sebagai contohlah, dan juga mungkin bajet raya dan sebagainya. Bagaimana ini diuruskan dengan baik supaya lepas raya nanti simpanan kita masih mencukupi, pengurusan masih lagi orang kata berkualiti, pengurusan kewangan kita. Itu yang saya bincangkan. Saya nak membawa tetamu kita pada pagi ini. Saya bersama dengan Monarita Junaidi, iaitu Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK yang bersedia pada ketika ini. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Monarita, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam Najib. Salam Aidilfitri. Baik. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Okey, tahun ini kalau kita melihat mungkin umat Islam mampu akhirnya merayakan Aidilfitri ini dengan bebas selepas kalau kita melihat 2 tahun sudah pastilah perbelanjaan tahun ini mungkin lebih sikitlah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini untuk menikmati kebebasan pada kali ini. Namun bagi AKPK sendiri, bagaimana sebenarnya pengurusan kewangan harus diberikan juga penekanan oleh orang ramai dalam tempoh pemulihan pada ketika ini? Okey, thank you Najib. Okey, sebenarnya kan dalam tempoh pandemik yang dah berlangsung selama tempoh 2 tahun yang lalu, sebenarnya banyak mengajar kita tentang indahnya kesederhanaan, ya. Kita belajar bagaimana nak meraihkan Aidilfitri dengan sambutan yang lebih sederhana dan juga dengan pelbagai keterbatasan, maknanya ada limitation, termasuklah dari sudut keuangan khususnya, ya. Konsep kesederhanaan ini pastinya dapat diteruskan dalam transisi kita menuju ke fasa pemulihan. Maknanya kat sini, perbelanjaan hari raya perlu dirancang sebaiknya mengikut keadaan kewangan, kemampuan dan keperluan semasa isi rumah tersebut. Aidilfitri merupakan satu perayaan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan oleh semua umat Islam. Namun, ya, harus diingat, kita masih belum menang sepenuhnya dalam memerangi COVID-19 ni. Fasa pemulihan ni kita lihat, ya, adalah masa yang terbaik untuk kita memperbaiki dan mengukuhkan lagi ketahanan keuangan kita, ya, untuk hari-hari mendatang dengan persediaan yang lebih rapi, teratur dan tanpa rasa tertekan. Sebab segalanya bermula dengan minda dan pemikiran yang betul. Bulatkan tekad, ya, untuk menyambut Aidilfitri dengan bersederhana tetapi tetap meriah. Lakukan perubahan ini bermula dengan diri kita dan keluarga. Kita mampu mengubahnya, ya, orang kata apa, betulkan yang biasa, biasakan yang betul demi esok yang lebih baik. Macam Baik. tu Najib. Kalau kita melihat juga kebiasaannya, sudah pastilah di musim perayaan ini terdapat juga pelbagai insentif raya. Kalau kita lihat bantuan tambahan ataupun sumbangan yang akan diberikan mungkin oleh majikan, NGO dan juga kerajaan kepada individu bagi menyediakan mungkin keperluan untuk sambutan perayaan dan sebagainya. Mungkin apakah sebenarnya tips dan juga nasihat KPK sendiri bagi menguruskan wang ini mengikut kemampuan dan juga keperluan individu berbanding kemahuan? Alright. Kita melihat daripada sudut insentif itu sendiri, ya. Insentif yang diberikan sifat dia adalah one off, maknanya sekali sahaja. So, belanjakan insentif tersebut secara bijak dan berhemat dengan membuat perancangan bajet perbelanjaan yang sederhana dalam konteks menyambut perayaan tadi, ya. Baki insentif tersebut mungkin boleh kita simpan bagi kita bangunkan dana simpanan kecemasan kita. Sebenarnya merancang perbelanjaan menyambut Syawal, kita perlu peruntukkan bajet yang realistik, ya, untuk sambutan hari raya tahun ini. Bajet yang realistik ni maksud dia bajet yang boleh dicapai dengan sumber pendapatan yang kita ada. Ya, kita percaya bajet setiap individu adalah berbeza-beza mengikut kapasiti isi rumah tersebut. Kemampuan mencapai bajet juga kita lihat berbeza-beza mengikut keadaan semasa aliran tunai individu tersebut. Ya, dalam menyediakan bajet untuk raya, pertama sekali, maknanya kita bagi tips ni, maknanya kita kena tahu, senaraikan sumber-sumber aliran tunai yang masuk. Yang kedua, senaraikan pula aliran tunai yang keluar. Mana keluar dan masuk kita perlu senaraikan dulu. Dan contohnya macam kos pulang ke kampung. Maklumlah dah lama kita tak balik kampung, 2 tahun kita orang kata apa beraya dalam norma baru, maknanya kita kena lihat petrol, berapa kos dia, penyelenggaraan kereta, berapa kos dia dan juga tol. Dan kita lihat juga daripada segi perbelanjaan untuk membeli pakaian baru, kuih raya serta pemberian duit raya. Ketiga, kita senaraikan barang-barang yang ingin kita beli dan catat semua perbelanjaan yang involve untuk kita sambutan perayaan ni tadi. Ingat, ya,
kenal pasti keperluan sebenar, disiplinkan diri dengan mematuhi segala perancangan yang kita dah peruntukkan tadi. Semak semula bajet dan perbelanjaan dari masa ke semasa. Jadi ingat berbelanjalah mengikut keperluan yang telah disediakan, mengikut perancangan bajet yang telah ditetapkan. Matlamat perlu seiring dengan tindakan. Maknanya nawaitu kita tu tadi seiring dengan tindakan kita. Yang penting tiada tunggakan hutang. Ini yang penting, tak nak ada tunggakan hutang. Selepas raya masih ada duit yang cukup untuk menampung kehidupan selepas raya. Sebab kita raya sebulan je. Maknanya lepas tu kehidupan perlu diteruskan seperti biasa untuk kita mencapai ketenangan minda. Selalu ingatkan diri, cermat ketika banyak dan jimat ketika sedikit. Okey. Itulah kesukarannya kalau kita kerap bercakap tentang utamakan keperluan berbanding dengan kemahuan. Namun apabila kita cakap musim perayaan ini, bukanlah perkara mudah kadang-kadang kalau kita nak bercakap tentang utamakan keperluan ini. Bagaimana disiplin ini boleh diterapkan dengan apa yang dinabikan nasihat tadi, dan mungkin dalam keluarga juga harus menjadi ketua untuk mengingatkan soal disiplin ini. Ada kalanya suami ini bila diingatkan dia marah pula kan. Jadi macam mana kalau pengurusan keluarga ini? Okey, sebenarnya dalam institusi kekeluargaan ni Najib, semua orang memainkan peranan masing-masing dalam memastikan tidak berlakunya pembaziran. Sebagai ibu bapa, kita harus menunjukkan contoh teladan dan tingkah laku yang baik kepada anak-anak kita dan generasi muda kita. Kita yang mencorakkan mereka. Kena ajar anak-anak untuk sentiasa bersyukur, makna selalu bersyukur dengan apa yang kita perolehi dan sentiasalah hidup dalam kesederhanaan dan berterima kasih dengan nikmat yang ada. Mungkin kita boleh ajar mereka untuk mula kurangkan amalan di mana semua mesti serba baru, kerana terlalu mengikutkan sentimen orang kata rayakan setahun sekali kan. Alright, walaupun perayaan disambut setahun sekali, tidak semestinya. Okey, semua kelengkapan perayaan kita atau perhiasan perlu ditukar kepada yang baru. Contohnya mungkin barang hiasan rumah, barang hiasan rumah boleh diguna pakai semula dan cara susun atur yang kita buat baru. Makna ada istilah baru jugalah dekat situ bagi menampakkan kelainan dan suasana ceria tanpa membeli barangan baru. Begitu juga dengan baju raya baru, perabot dan aksesori hiasan, pastinya ada cara yang lebih kreatif untuk kita memberikan nafas baru kepada perkara-perkara tadi. Sambutan Aidilfitri sambutlah Aidilfitri ini dengan penuh rasa syukur dan berkongsi lebihan yang ada dengan mereka yang memerlukan dan kurang berkemampuan. Jangan lupa patuhi SOP raya yang ditetapkan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri serta keluarga tersayang. Okey, kalau kita bercakap tentang kita berbaki 3 minit lagi, kalau boleh kita cakapkan juga tentang bolehkah mungkin kongsikan juga statistik AKPK setakat ini berkaitan dengan hutang isi rumah khususnya untuk golongan muda dan apa yang dilaksanakan oleh AKPK sendiri. Untuk pengetahuan semua, sejak penubuhan AKPK pada tahun 2006 sehingga Mac 2022, kita lihat 1.2 juta peminjam sebenarnya yang telah mendapatkan khidmat nasihat kewangan AKPK. Dan daripada jumlah tersebut 370,000 yang memohon untuk menyertai program pengurusan kredit kita, dan selama 41,000 telah berjaya menamatkan program tersebut dengan penyelesaian hutang terkumpul sebanyak 2 bilion. Melihat kepada peratusan peringkat umur pula Najib, kita lihat 55% adalah golongan mereka yang berumur dari 20 hingga 40 tahun. So maknanya mereka ini jatuh dalam golongan belia. And then tips untuk anak muda, kita teruskan merancang perbelanjaan dan buat bajet raya yang sesuai dengan keadaan keuangan dan keperluan semasa. Sebelum keluar rumah tu untuk membeli, kita sediakan satu senarai semak atau checklist untuk semua barangan yang kita nak beli. Kalau boleh elakkan beli barangan yang tiada dalam senarai tersebut. Senarai ini bantu kita berbelanja mengikut keperluan dan bukannya kehendak. Dan kena waspada jugalah because kita melihat anak muda sekarang ni mungkin cenderung untuk promosi-promosi yang ada seperti contohnya promosi beli dulu bayar kemudian bagi membiayai perbelanjaan tersebut untuk perayaan, sama ada menggunakan kad kredit, pinjaman peribadi atau kemudahan platform e-dagang yang memberikan kemudahan buy now pay later. Untuk mengatasi perbelanjaan tambahan ini atau perbelanjaan yang tidak selari dengan bajet yang telah disediakan sebelum ini. So kena berwaspada untuk yang ini. Dan juga kita melihat kaedah pembayaran sebegini sebenarnya menarik minat untuk membuat pembelian ikut gerak hati. Orang kata impulse purchase. So sekiranya tidak berhati-hati, kita risau kos pembelian akan meningkat dan besar kemungkinan hutang akan bertambah yang menjurus kepada masalah keuangan di masa akan datang. Okey. Mona Rita, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini.
peringatan ini harus kita sampaikan. Sudah banyak kali pun kita sampaikan tapi perlu diingatkan kembali kerana ada kalanya maklumlah bila kita keluar membeli belah dan sebagainya kadang-kadang sukarlah sikit untuk kita mengawal keadaan. Perlu ada mengingati sentiasa supaya perbelanjaan kita pada akhirnya tidak terlampau membebankan pada ketika ini dan sudah pasti apabila kita melihat juga data inflasi, harga barang makin naik dan sebagainya, lebih perlu kita berhati-hati dalam perbelanjaan kita. Terima kasih Monalita Junaidi iaitu Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan Izi Rumah IKPK. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.